Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, kita sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah, walaupun dekat nak masuk Isyak. Alhamdulillah ikhwan, ni satu ujian Allah. Kalau tak boleh sabar ujian ustaz main lambat, nak sabar mahsyar macam mana? Kan? Masya-Allah. Mahsyar lagi lama Kapten. Muka surat berapa Abang Ali? Muka surat 145. Oh, jauh dah kita pergi dah. 145. Oh, soalan yang tak jawab ah. Panjang ah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi tulisan dia cantik. Bab kenuri arwah. Kenuri arwah dijemput ke rumahnya, akan tetapi diberi alasan tak dapat hadir. Soalannya, tuan punya kenuri arwah datang apa? Oh, membawa makanan. Tuan membawa makanan. Baik. Kalau begini ikhwan, kita selalu katakan kenuri arwah yang ada nas yang tak benar kan kita buat adalah kenuri arwah pada hari mayat ada di rumah itu. Dan pada hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Para ulama kata hari bergabung. Ini minta maaf banyak-banyak. Tak boleh. Tak boleh. Dia akan bertentangan dengan hadis yang ada. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Nabi kata isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Ini masa Nabi kata ini mayat ada di rumah. Ja'far mati di Mu'tah, di Ma'rakatul Mu'tah, peperangan Mu'tah. Kemudian keluarga Ja'far, mereka anak jadi yatim, isteri jadi janda. Maka Nabi kata isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Kamu pergi ke rumah Ja'far, yang berita kematian Ja'far disampaikan kepada keluarganya, mereka sedih. Kamu jangan makan di rumah dia, tapi isna'u, kamu cari jalan nak buat makan bagi kat dia. Ini sunnah. Perkataan ini menyebabkan Imam Syafi'i menyatakan wa uhibbu lil jiranihi wa dzil qarabatihi, dan aku suka jiran dan keluarga si mati buat makanan bagi kepada mereka yang mengenyangkan, sehari suntuk bagi dia kenyang. Jadi kerana itu berdasarkan hadis ini, kalau hari mati, hari 1, hari 2, dalam i'anatul talibin dia kata sampai hari 40, maknanya tempoh tu tempoh sedih bergabung, maka tak mau, kita tak mau makan. Masalah ni kawan ni dia baik, jiran ni jiran baik, kan? Dia main hantar rumah kita. Saya katakan kalau dia main hantar rumah kita, kita pergi hantar rumah dia balik. Tambah satu mata, pergi hantar balik. Minta maaf, saya tidak boleh berkompromi. Kita boleh buat, kita tak boleh buat hal kita. Tetapi perjalanan agama begitu.
Kita tak boleh kata kita kena ambil juga malu Allah. Tak boleh ikhwan. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Kita kata kita macam ni. Kalau kita bawa makanan daripada rumah kita, kita pergi makan dengan dia, itu lain bab. Makanan tu kita punya. Dan kita pergi makan rumah dia untuk apa? Untuk orang kata menghiburkan dia. Kita pasal itu dalam apa nama, dalam Al-Majmu', dalam bab ini Imam Nawawi kata apa dia? Kalau dia tak mau makan, kita boleh suap ke mulut dia. Kita boleh paksa dia makan, keras kepada dia, suruh dia makan. Dan dia memang sedih. Tapi dia masak, dia bersusah payah, ikhwan, masya-Allah. Bercanggah dengan dan bercanggah dengan kewarasan. Orang sedih masak, bagi orang gembira makan. Patut orang gembira bagi orang sedih makan. Dia bercanggah dengan akal, emosi bercanggah. Dan dengan nas lebih bercanggah. Tetapi ada pun kunuri arwah lepas 2 tahun. Yang ni kalau tolak rugilah. Pasal apa? Lepas 2 tahun bukan arwah dah. Ini istilah saja. Cuma lepas 2 tahun dia buat kunuri arwah, kita tak setuju tu bid'ah dia ratib. Bukan kita tak setuju makanan tu. Sebab kenapa hari 1, 2 sampai hari 40 gabung kita tak makan? Sebab Nabi kata isna'u, pergi buat makan. Adapun lepas 2 tahun tak ada apa dah. Sedih pun tak ada, apa pun tak ada. Macam lah GST dah nak masuk setahun dah, GST tak ada sedih apa dah. Dia sedih hak mula je. Ni minyak pula nak sekupang lagi kan, sedih lah awal-awal. Lepas tu tak maki apa dah. Jalan hidup macam biasa. Dah habis dah. Ni Ramadan nak masuk kan, minggu depan. Allah nak buat kenduri sikit lah. Dalam nak buat sikit, teringatlah kat mak ayah. Buat apilah Ramadan, sambut Ramadan dengan kenduri arwah. Yang ni istilah. Yang ni bukan masalah dilarang ataupun tidak, istilah. Maka bila istilah lagu ni, kita hanya menjauhi yang bid'ah tu sajalah. Sebagai contoh, dia nak buat kenduri kekah, merangkap arwah. Kekah sunnah, merangkap arwah. Jadi dia jemput kita. Jadi boleh tak kita pergi kenduri rumah dia? Kita boleh pergi, tapi kita tak mau terlibat dengan yang bid'ah itu. Dia duduk ratib, kita tak sepi time tu. Dia duduk marhaban, dia duduk berendui, duduk qasidah burdah, kita tak mau. Ini semua benda-benda yang pada kita benda-benda lara, benda-benda yang tak ada. Nabi tak pernah buat satu kenduri pun dengan begini-begini semua. Bismillah, panggil orang makan, bismillah ala barakatillah, makan. Lepas tu nak balik, dalam hadis Abi Daud, nak balik, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lana warhamhum. Itu doa. Ataupun dalam hadis Imam Muslim, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Habis. Doa. Itu doa kita baca masa nak balik lepas tuan rumah hidangkan jamuan. Tapi doa tu dibaca bila? Masa nak melingkup balik. Masa main-main tak ada khatib apa. Kalau orang kata, ustaz, saya jalan ambil berkat, insya-Allah ambil berkat dengan sunnah. Bismillah, makan. Dan sunnah kita jamu orang ketika dia sangat lapar. Bagi dia lapar. Ada orang Arab cerdik-cerdik sikit, kita pergi rumah dia, dia tak bagi makan, dia sembang sampai dia tengok kita tak larat dah, baru dia berkelak makan. Oh, masa tu seronok makan. Dan dia pun suka kita makan sampai tak tinggal apa. Jadi bila kita baca doa tu, dia seronok. Ada pun cara kita, orang main kenduri sebelum makan suruh baca doa, kita ambil berkat. Yang ni ambil berkat cara tok nenek, mungkin tak ada berkat. Berkat ada pada sunnah nabawiyah. Lepas makan apa? Qul bismillah, qul biyaminik. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan yang paling dekat dengan kita. Ini kalau kita makan beradab, kalau kita makan berjemaah. Kalau kita makan seorang, dia tak ada dekat, lipat apa yang kita suka kalau seorang. Tapi kalau kita makan berjemaah, ambil yang paling dekat. Bismillah, makan. Dah habis dah, baca doa, balik. Dapat pahala tak? Mana boleh tak dapat pahala ikut sunnah Nabi. Jadi yang kita duk bantah kenduri-kenduri arwah ni, kenduri yang kaitan dengan kesedihan si mati. Lebih-lebih isteri dia dalam iddah. Isteri dia dalam iddah. Beza.
kita orang masjid pergi rumah dia nak makan, dengan orang jauh datang rumah dia, dia buat ayam. Kan beza. Adik-beradik daripada Taiping mai ziarah di di sini saya tak lupa dah nama tempat ni, duk main lambat lupa. Saya mai, orang masjid mai dijemput untuk ratib dan makan. Adik-beradik daripada Taiping mai kerana nak ziarah adik-beradik kematian, dan dia pun berkeluar ayam sejuk dia bagi. Kan ada beza. Awak datang memang dijemput untuk makan, mereka tu datang nak takziah, dan kerana perjalanan mereka jauh, mereka diberi seteguk ayam. Kan beza. Sehingga para ulama kata, kalau adik-beradik jauh mai rumah si mati, mereka daripada keluarga si mati, dan mereka boleh makan apa yang ada di situ. Adapun kita hak keliling kelalang ni, isna'u, buat bagi dia makan. Dan yang ni saya katakan, Masya Allah ikhwan, kalau siapa membantah, dia membantah mazhab Syafi'i. Jadi yang kita kata yang tanam lepas asar, dia buat kenduri lepas maghrib, hak tu dia mencang. Kita bungkus bubuhlah melo satu ke roti mayat satu, Assalamualaikum, biar hantar balik. Ustaz, kalau dia kecil hati macam mana? Awak nak jaga dia kecil hati ke awak nak jaga agama awak? So don't tell me that. Kalau awak rasa dia kecil hati, istikharah lah, mayanglah 2 rakaat. Ya Allah, macam mana nak bagi dia besar hati ni? Itu pulang pada awak. Ustaz, kalau saya buang jadi mumbazir, awak buang jadi mumbazir, awak makan jadi bid'ah, awak nak yang mana? Mumbazir saudara syaitan, makan bid'ah masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Kalau awak kembali pada dia, awak tak pitang mana, mumbazir pun tak, bid'ah pun tak, awak mukmin. Kalau dia kecil hati, itu awak fikirlah sendiri. Saya sorry bagi tahu pada ni, saya tidak kompromi. Saya pesan kat keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya, no, sorry. Hatta rumah adik-beradik sendiri ke, rumah kak ke, rumah sepupu ke, rumah bapak sendiri ke, kalau ini kenduri arwah yang mayat duk ada, hari itu masih dalam edah, hari itu masih dalam bergabung, tak makan. Kita yang kena usaha bagi mereka makan. Keluarkan duit poket kita, masak dalam rumah itu, berkongsi dengan mereka. Kalau mereka paksa juga, telling the truth, bagi kita benar betul, ini sunnah. Habis kalau ini sunnah yang orang ramai duk buat, bukan sunnah ke? Saya tak tahu, kena tanya orang ramai. Saya buat ini mengikut sunnah, perjalanan Nabi Muhammad, dan tidak ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, sahabat telefon pergi makan kenduri di kampung, kenduri. Sesampai di lokasi kenduri, terdengar dan melihat ramainya sedang berlaku apa? Tiga apa ni? Tiga tak tahu lah, tapi tahlil adalah. Apakah terus hadir kenduri dan makan, jaga hati tuan rumah kenduri, atau pulang saja, atau hadir dan tak makan? Jika makan dalam keadaan begini, bagaimana? Kalau kenduri itu kenduri kahwin, bagi ratib tu selesailah. Kalau kenduri itu kenduri kahwin kan sunnah. Kenduri kahwin ni sunnah. Ikam, ingat nah, kenduri kahwin ni sunnah ikam. Kenduri kahwin ni sunnah. Jadi kita pergi orang duk ratib, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tak bermusuh dengan la ilaha illallah. Nabi sebut dalam hadis, afdalu zikri la ilaha illallah. Kita bukan bermusuh dengan Al-Fatihah, umul kitab Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Habis apa yang awak musuh-musuh sangat? Dah tak musuh. Orang duk ratib, duk baca la ilaha illallah, kan? Sama dengan Abdullah bin Mas'ud. Kita ceritakan baru ni, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari datang pada dia waktu subuh lagi, bang subuh pun tak. Wahai Abdullah bin Mas'ud, jom pergi masjid.
Kenapa? Tengok Ustaz, di masjid ni apa ada? Kan? Kita baca hadis baru ni. Keluarlah Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa dan beberapa orang sahabat. Tengok-tengok di masjid ada apa? Ada lebih kurang 20 orang, 30 orang, tapi sana 5 orang, sini 5 orang, sini 5 orang, halaqah-halaqah. Masing-masing duduk dalam kumpulan, duduk zikir ramai-ramai. Menunggu waktu subuh. Zikir. Bukan buat dondang sayang ke, buat dikir barat ke, zikir. Apa tak kena? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Waihakum ya umat Muhammad." Kesian aku tengok hangpa umat Muhammad, kenapa jadi macam ni? Kubur Nabi masih merah, sahabat Nabi masih ramai, hangpa dah membuka satu pintu kesesatan. Siapa kata ayat ni? Abdullah bin Mas'ud. Hangpa buka pintu kesesatan. Bukan mereka duk menari pakcik, zikir. Ada yang kata subhanallah, 4 orang ikut subhanallah, subhanallah. Ada yang kata alhamdulillah, alhamdulillah. Ikut sana 5 orang, sana 5 orang, kelompok-kelompok. Abdullah bin Mas'ud kata, ramai lagi sahabat Nabi duk hidup, kenapa tak tanya agama dan sunnah kepada mereka? Bagaimana Nabi menunggu waktu subuh? Hadis ni hadis Imam Ad-Darimi dan Syekh Albani kata hadis ni adalah hadis yang sahih. Ketika dia tahqiqkan hadis-hadis daripada sunnah Ad-Dailami, Ad-Darimi. Sama keadaan kita. Kita ratib la ilah. Adakah Abdullah bin Mas'ud bermusuh dengan zikrullah? Tidak. Tapi dia bermusuh dengan kaifiat. Kan? Al-aslu sunnah wal kaifiyatu bid'ah. Sama dengan kita, ikhwan. Sama dengan kita. Orang buat kenuri kahwin, buat kenuri tu, buat kan pakcik kita baru ni buat kenuri di BM. Pakcik abang, pakcik duk mengaji, pakcik abang. Saya tak mau tahlil, saya tak mau marhaban, saya tak mau apa. Saya jemput mai makan kenuri. Pakcik kena pulau. Orang tak mai. Orang tak mau mai. Jadi adakah kita bermusuh dengan zikrullah? Tidak. Siapa kata kita musuh dengan zikrullah? Orang hari ni orang zikir menari-menari. Menari-menari, zikir menari-menari. Kita, dia menari tu, ialah walaupun dia menari, dia zikir. Yang mana baik? Menari tak zikir kan menari zikir? Bila baik menari zikir? Kita musuh dengan apa? Kita musuh dengan tarian ke? Kita musuh dengan zikrullah ke? Dah. Kita musuh dengan kaifiat ibadat yang tidak mengikut Nabi. Apa salah dunia nak mengikut Nabi? Jadi dalam kes macam ni, biar dia ratik gedebang-gedebung habis, kita makan kenuri. Kita balik. Sebab kenuri tak bid'ah. Yang bid'ah itu adalah majlis itu. Kita tinggalkan majlis yang bid'ah. Jauhi. Tapi kalau ratib itu ada kena-mengena dengan benda lain, panggil saka mai, menurun, tinggalkan. Apa nama? Wajtanibut taghut. Quran kata tinggalkan taghut. Taghut ni apa? Ni semua ni lah setan-setan iblis semua taghut. Tinggalkan. Tak kenuri biasa. Kalau kita pergi tengok ada pelamin. Cuma maplay tak main lagi. Maplay dengan ponu tak main lagi. Lambat sikit lah dia main. Makan dulu-dulu balik bang. Nak tunggu maplay main. Bila tunggu maplay main, dia duduk atas tu, susahlah kita. Pasal Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kena ubah. Bolehkah kita ubah rumah kenuri? Tak boleh. Kita ada ayak muka, kan? Kita ada macam-macam. Maruah orang, majlis orang, orang bukan seorang, ramai orang mai. So sebelum jadi mungkar, mai awal sikit, bismillah, jalan. Yang mana tidak bercanggah dengan sunnah kita buat. Yang mana bercanggah kita tidak boleh, taklah terima. Termasuk muzik. Muzik dalam rumah kenuri ini satu musibah. Satu mungkar. Satu mungkar. Apa kena-mengena muzik dengan sah kahwin ni? Hari ni ada mungkar. Kalau antum pergi ke Selangor, ikan minyak nah. Ikan ceri orang Penang kan orang Selangor? Orang Penang kan? Okey, alhamdulillah. Kalau kita menikah belah-belah selatan hari ni, siapa pertama Tuan Khadi baca khutbah nikah. Yang kedua, bapa kena baca pula. Yang ketiga, maplay kena baca 2 jam. Hari nikah jadi macam mana hari bertaubat. Menangis macam bertaubat.
Hak bapak kata, aku bela anak aku daripada umur sekian, hari ni aku serah kat hang. Satgi bapak kata, mak dia bela dengan yang susu macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Sat lagi maplay pula, oh sedih, saya terima, saya jaga macam ayah jaga. Menangis. Kamjat betul. Nangis sangat. Orang suruh menikah hampir menangis. Siapa dia pergi draw majlis ni? Siapa pergi draw? Ini kita kata mungkar. Agama datang satu aja, angkat nikah, khutbah nikah, habis khutbah nikah, tak ada apa dah. Nak bagi feeling, melibatkan emosi, akal, hawa nafsu, tinggalkan sunnah. Bila antum tinggal sunnah, ketahuilah kita dipandu oleh syaitan. Tinggal sunnah dalam ibadah, ketahuilah jalan kita telah pun reba dari syaitan. Kita masuk dalam bas yang dipandu oleh syaitan, oleh hawa nafsu. Hari ini, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah hari di mana kamu dipandu oleh sunnah. Hari yang mendatang kamu akan dipandu oleh hawa nafsu. Sunnah akan jadi penumpang kepada hawa nafsu. Hari ini nafsu kita dipandu oleh sunnah. Tapi apa orang tengok? Orang kata baik. Saya nak repeat perkataan my learned friend. Pakcik boleh faham? My learned friend. Melayu panggil apa? My learned friend. Kapten jangan abang tengok dia reti ke dia tak reti. My learned friend maksud dia kawan yang saya pun lupa dah. Bijaklah, kawan yang bijak. Saya suka, saya notakan, saya notakan apa yang sahabat cakap. Sebelum saya tidur saya notakan. Sebahagian masalah kita macam masalah orang perempuan. Sebahagian daripada orang perempuan tak mengaji agama ni, apa masalah dia? Dia kalau duduk depan cermin, selagi dia tak berubah merah, hijau, kuning biji remia ni, dia tak berubah merah-merah ni semua, dia rasa dia tak confident nak bertemu dengan masyarakat. Kita abanglah berbuih mulut. My friend, I repeat your statement. Dengan izin. Kalau mahkamah dia kata dengan izin. Kita pujilah dia macam mana pun. Kita kata, ya Allah, hang ni comel lah, hang ni tak make up comel sungguh, mata biji remia. Kita abang dia comel, dia tak percaya. Yalah, okay. Dia sengih lah macam kerang busuk. Dia sengih. Tapi dia tak confident. Dia ambil juga sikit, dia tanya. Walaupun sikit, bila dia tanya, more confident, full confident. Habaq lah macam mana apa. Dia dipengaruh oleh penjual kosmetik ni. Siapa pengaruh dia? Penjual-penjual yang meraih keuntungan dan menjadikan batang tubuh dia sebagai boneka. Dia beli bukan sekupang, bukan 2 kupang, beratus, macam-macam ada. Cuma nak beli kitab aja dia tak ada. Semua boleh beli. Dia bawa sana, dia bawa sini. Allah Ta'ala bagi bulu mata cantik, dia bawa maskara, dia nampak, ui, dia rasa dia macam Arab. Wah, hidung penyek. Dia bawa maskara tu, dia confident. Siapa yang bagi tahu dia confident pun tak tahu. Sebahagian wanita tak mengaji agama terkena benda ni. Dan penyakit ni bukan terkena pada wanita, telah terkena kepada seluruh umat dalam memahami agama. Kalau kita kata Quran dan Sunnah bakal menyelamatkan awak dunia dan akhirat, dia tak confident. Dia kata takkan tak boleh tambah sikit. Betul lah Nabi suruh kita buat kenduri kat orang mati, betul, aku tak tolak. Tapi kalau dia buat kat kita, salah. Sikit dia nak tambah. Macam bulut merah, sikit aja, layang-layang jadi ya. Tapi kalau dia boleh tekan jadi macam lampu merah, dia boleh tekan muka dia sampai hilang muka asal, oh dia mengiktiraf inilah yang paling cantik. Sedangkan dia tahu bila dia nak tidur dia kena gosok, dia kena buang. Dia tahu cantik orang perempuan ni masa muda make up, bila tua ketika tanggal kosmetik tu, Allahu Akbar, dia sendiri tahu apa jadi dengan diri dia. Dan penyakit ini terkena dalam agama kita. Semayanglah macam Nabi. Yalah macam Nabi.
Tapi itu kosmetik kan, sikit nak draw, sikit nak colour. Bolehlah colour, boleh dah draw, nampaklah cantik, nampak cantik tapi dia tahulah dia menipu diri dia sendiri. Cukuplah kita mengaji agama ni, tak perlu kosmetik, tak perlu. Allah Ta'ala bagi rupa parah kita dah comel dah. Kalau ada suami kita berkenan dengan rupa parah kita ni, dia ikhlas kepada Allah, dia berkenan kita. Kerana kita pergi make up, bubuh tu bubuh ni, baru dia berkenan. Besok kita buang balik benda tu, dia tengok kita kelip biji mata. Aku menikah dengan hang kan, dengan siapa itu? Ya, biar orang berkenan kita. Inilah rupa parah kita, inilah kita, inilah mata kita, biru ke hijau ke, inilah kita pakcik. Kalau pakcik berkenan kat saya, inilah saya, this am I. Betul? Pakcik macam tak berkenan Baik, kita muka surat 147 145. Tajuk dia, kita masih ikhwatul iman dalam sujud sahwi. Pukul 9 baru kita baca sujud sahwi. Maknanya kita nanti sujud dalam 10 suku. Tajuk kita malam ni berkenaan dengan sujud sahwi. Walaupun tajuk sujud sahwi ikhwan, tapi ada moral dia. Apa dia moral? Kita sedang buat suatu perubahan hidup, nak melihat Rasulullah macam mana. Nak melihat Rasulullah. Kita tak mau dengar kiri kanan orang kata apa, macam-macam orang kata. InsyaAllah kita akan layan kerana masyarakat, tapi setelah kita nak mengetahui bagaimana Rasulullah dulu, kita nak tengok Rasulullah ni. Kita duk belajar sujud sahwi ni, kita sedang membetulkan hati kita. Kan dalam kita punya iftitah kita kata apa dia? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Lepas tu di bawah tu ada perkataan wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita nak jadi hanifan. Apa dia hanifan? Hati kita lurus, cenderung pada yang satu saja, iaitu pada agama Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Hanif bermakna jiwa kita tak cenderung pada benda lain, walaupun tarikan dia kuat. Kuat tarikan dia. Masya-Allah. Bid'ah-bid'ah ni comel. Lagi kita kalah, lagi comel, lagi comel, lagi comel, lagi comel. Tapi dia bawa kita pergi satu tempat sampai tak kenal Rasulullah. Tak kenal dah Rasulullah. Pasal itu kita nak belajar. Jika dia lupa sujud sahwi, dah buat silap dalam solat, terlupa sujud sahwi, dan telah terjadi permisah, dia telah keluar daripada solat atau batal wuduknya, apakah ia mencukupkan salatnya itu lalu sujud sahwi, ataukah dia mengulang salatnya? Ini orang dia lupa sujud sahwi, lepas tu dia terpisah dengan sujud sahwi, ataupun kes lain wuduk dia batal. Baik, apakah dia mencukupkan salat dia? Sembahyang dia tu macam mana? Atau dia sujud sahwi, ataupun dia ulang balik sembahyang dia lain? Baik, tengok satu. Jika terpisah cukup panjang atau lama selama wuduk belum batal, maka hal ini ada dua pendapat ulama. Pertama, dia mengulang salatnya daripada awal. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka beralasan kerana itu solah yang utuh, maka tidak boleh menyambung antara satu bahagian dengan bahagian yang lain bila telah lama terpisah. Demikian pula halnya jika batal uduknya. Dia mungkin tertinggal satu rakaat kah, dia bagi salam, lepas tu lama baru teringat, lama. Ataupun dia bagi salam, batal uduk dia pergi ambil uduk lain. Dia boleh tak? Kalau 3 rakaat sembahyang tu 4 rakaat, dia pergi ambil uduk lain, dia buat 1 rakaat balik. Mazhab Syafi'i kata tak, kerana pemisah itu telah hilang. Apa dia panggil mualat. Lama sangat, tak mau, dia ulang balik sembahyang dia daripada awal, kerana pemisah dia begitu lama. Yang kedua, pandangan yang kedua,
dia mencukupkannya dengan salatnya tersebut dan melakukan sujud sahwi selama wuduknya belum batal. Kalau wuduk dia tak batal, bagi salam, satu rakaat tak lepas lagi, buat satu rakaat lagi dan sujud sahwi. Ini satu pendapat daripada pendapat Imam Malik dan pendapat lama mazhab Asy-Syafi'i dan pendapat Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Al-Lais, Al-Auza'i, Ibnu Hazmin dan Ibnu Taimiyah. Hanya sahaja Ibnu Taimiyah mengkhususkan pada sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam. Ibnu Taimiyah kata lagu ni buat sujud sahwi lepas bagi salam. Menurut mereka, kerana pemisah yang panjang tidak memiliki batasan yang tegas, Rasulullah SAW pernah mengucap salam kerana lupa, lalu beliau berbicara, pulang keluar masjid, masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau ingat, lalu keluar kembali untuk menyelesaikan salatnya yang masih tersisa dan melakukan 2 kali sujud. Dan apalagi kerana dia diperintah supaya menyempurnakan salatnya dan melakukan sujud sahwi, artinya wajib hukumnya. Ini adalah berdasarkan keumuman hadis, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza zakaraha. Hadis ni hadis Imam Muslim. Barang siapa lupa salat ataupun tertidur, maka kafarah tebusannya adalah dia mengerjakannya pada saat dia ingat. Ibnu Taimiyah ada pandangan yang berbeza. Ikhwan, ingatlah, kita bukan duk zaman batu tau. Kita bukan duk zaman batu sampai tak boleh berbeza pandangan. Beza pandangan aja nak kira salah. Ini zaman kuno dah habis dah. Biar berbeza pandangan, dalil wujud. Bagi peluang orang bersuara, bercakap pandangan yang lain. Jangan duk lain sikit saja. Macam-macam. Tak betul lah yang tu lah. Macam-macam. Ini bukan zaman batu. Ini zaman 2015. Zaman GST, zaman minyak naik. Zaman ini zaman kena upgrade kita punya IQ kita upgrade sikit. Mesti based on school of thought Imam Syafi'i, betul, tapi pandangan lain takkan salah. Dalam mazhab Syafi'i, suami yang menceraikan isteri dengan talak 3 jatuh 3 talak. Tapi mazhab Ibnu Taimiyah jatuh 1 talak. Upgrade lah sikit pandangan kita. Semua mahkamah dunia Arab pegang pandangan Ibnu Taimiyah. Semua dunia Arab, Jazirah Arab pegang pandangan ini. Habis perkahwinan tanah Arab macam mana? Suami yang bagi sekali talak, aku cerai hang talak 3, ataupun talak sebanyak bintang di langit. Dia kena daun ketum tadi. Dia bagi talak bukan ke bini dia. Habis bini dia bersungguh, macam mana ni nak buat? Masuk mahkamah. Hakim tanya, macam mana? Dia cerai saya dengan talak sebanyak bintang di langit. Hakim kata yang jatuh adalah 3. Sebab talak tak ada lebih daripada 3. Mazhab Ibnu Taimiyah yang jatuh tetap 1. Dan dia ada dalil. Kita bukan duduk zaman batu. Ibnu Taimiyah sesat. Excuse me. Zaman menyesatkan orang tanpa siasat telah berlalu. Penjajah pun dah tak ada dah negeri ni. Kita memerintah sendiri negeri ni. Akta-akta zaman batu kena dibuang. Orang masuk Islam kena mudahkan. Hari ni masuk Islam, syarat sah masuk Islam adalah report polis. Benda very technical, orang tak mau fikir. Betul-betul otak zaman batu. Ni boleh mendatangkan marah. Semua ni cari pasal. Kan? Tapi think ke thinking? Fikir. Apa salahnya awak bagi dia masuk Islam, awak sahkan Islam dia, lepas tu suruh dia pergi report polis. Islam dia tak disahkan selagi report polis tak ada. For what, man? Jangan tambah keislaman orang. Kita melihat pada kes-kes yang telah lalu, tengok pula kes yang belum berlaku lah. Semua dah lalu nak tengok. Jadikan iktibar, mudahkan jalan depan. Islam masuk senang, kahwin senang. Hari ni kahwin susah, simpan perempuan senang.
Kita simpan perempuan, kita merenyeh, kita berpoya-poya, no hal. Dan it doesn't matter. Kan Michael Jackson buat lagu kan, Beat It, it doesn't matter, dia kata. Macam mana? Bukan kita, saya lah. Saya kecuali lah. Pakcik kan saya pakai serban. Pakcik kata bukan kita ni lah, orang simpan perempuan. Betul, simpan perempuan mudah hari ni. Nak kahwin susah. Cerai lagi susah. Orang dah tak sepahaman, tak boleh cerai. 2 tahun, 3 tahun file tak selesai. Ini semua zaman batu lah, ikhwan. Kita tak memerlukan ini. Kita kena bangkit menuntut perubahan. Nampak? Macam pilihan raya. Pasal lama tak kena tangkap, Pakcik. Kan? Insan ni kadang-kadang apa manusia nak jadi? Dia dengar satu pandangan berlain dari, bukan kadang-kadang kita lontarkan itu, bukan salah dengan agama pun, cuma tak sesuai dengan kepala otak dia hanya. Dia menganggap kita salah di sisi agama. Inilah jenayah mujrim yang dilakukan oleh orang agama hari ini. Apakah kita kata ni salah? Kita kata sembahyang tanpa usali salah ke di sisi agama? Itulah yang agama pun. Kerana kita kata ni tak sama dengan otak dia, dia hukum kita tak sama di sisi agama. Ini jenayah. Ini pemikiran, betul-betul pemikiran. Hitler pun tak ada pemikiran macam ni lah. Low class punya pemikiran lah. Upgrade lah IQ kita sikit. Jangan memalukan orang. Malukan orang. Macam pakcik kan, pakcik hanya bertanya kepada Tuan Imam. Tuan Imam terlupa baca tahiyat awal. Tuan Imam terlupa baca tahiyat awal. Pakcik tak nampak soh panjang di Masjid Fata Morgana. Soh dia begitu panjang. Mungkin satu soh 100 orang lebih, ujung sana. Jadi makmum semua duduk baca tahiyat. Tak tahu duk perasan seorang-seorang duk bangkit. Rupanya Tuan Imam terlupa tahiyat, bangkit. Habis salam, Tuan Imam kata, Assalamualaikum, saya minta maaf tadi saya terlupa tahiyat. Siapa-siapa yang baca tahiyat kena ulang balik sembahyang. Jadi pakcik pergi tanya. Pakcik kata, mana dalil dia Tuan Imam? Tuan Imam kata ada dalam kitab. Pakcik kata, bagilah dalil dia. Awak boleh baca kitab kah? Saya tak boleh baca kitab. Pakcik kata, dalil mana daripada Nabi, sahabat? Ini semua soalan Wahabi. Ini semua Wahabi. Ini upgrade lah sedikit pemikiran kita. Jangan memalukan. Bagi malu ilmu kan. Pakaian kita cantik dah, pakaian kita tu hebat dah, macam ahli syurga. Pakai ni hebat, pakai celak lagi, tasbih kayu koka lagi, pakai ridak lagi, tengok nampak comel, serban buah tebau ikat lagi, kelumbung lagi, lengan jubah besar-besar. Alhamdulillah. Tetapi tengok pemikiran, Allahu Akbar, pemikiran betapa punya slow. Macam RAM internet lambat tu, keluar gambar lambat, sangkut. Lepas tu kita baca bab sujud sahwi. Kenapa? Supaya yang lupa tu dapat diingat balik. Macam mana Nabi buat sujud sahwi? Ibnu Taimiyah kata apa, ya kawan? Ibnu Taimiyah kata, walaupun kita dah semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Saya sembang dengan Ustaz Nan. Tak tahu Pakcik Mus mai. Pakcik Mus, Ustaz, tadi sembahyang 3 rakaat lah asar. Saya duk sembang rancak dah pergi sana pergi sini dah sembang. Uduk saya pun batal. Betul ke? Saya boleh pergi ambil uduk balik. Saya buat satu dan saya buat sujud sahwi. Siapa kata? Ibnu Taimiyah. Kita nak ikut, tak ikut bab kedua lah. Tapi pandangan ini wujud. Dan dia kata apa dia? Dia kata berdasarkan hadis Imam Muslim, Nabi kata barang siapa lupa sembahyang, man nasiya salatan, siapa lupa sembahyang, satu, ataupun kes kedua Nabi kata au nama anha, satu kes lupa, au tu menunjukkan kes yang kedua. Kes apa? Nama anha, dia tertidur.
dia tak semayang. Dia tidur pukul 12.45, mengantuk sangat, dia jaga-jaga 5 petang. Yang terlepas apa? Yang terlepas solat apa? Solat lohak kan? Ini nama dia nama anha, dia tertidur daripada semayang tu. Yang pertama dia terlupa, yang kedua dia tertidur. Nabi kata dalam hadis Imam Muslim ni, Nabi kata fakaffaratuha, maka denda yang dia kena balik, dia kena semayang pada waktu yang dia ingat itu balik. Maka dia kena semayang balik lohak, walaupun waktu lohak dah habis. Buat lohak 4 rakaat, lepas tu baru dia buat asar. Ini Nabi sebut. Maka demikian juga dia dah lupa. Dia dah lupa. Sebagai contoh, Ibn Taymiyah kata Nabi sendiri lupa. Masuk rumah, keluar balik, sembang. Sahabat mereka kata, ya Rasulullah, tertinggal 1 rakaat tadi. Nabi tanya balik. Nabi kata, wa ma zaka? Ni apa dia duduk merepek ni? Tu bahasa kita kan, ni apa ni? Ya Rasulullah tertinggal tadi. Terus Nabi semayang lagi 1, bagi salam dan Nabi buat sujud sahwi. Ini pandangan berdasarkan kepada hadis. Kalau kita rasa pandangan ni tak betul, kita buktikan dia tak betul dengan dalil. Kerana kan kita mengaji baru ni, ilmu apa dia? Ilmu adalah dalil, bukan emosi, bukan emosi. Ilmu adalah dalil. Maka mungkin benda ni baru kita dengar, tapi hadis ni bukan baru kemarin mai. Hadis ni 1400 silam, cuma belum sampai kat kita. Hari ni kita baru dengar. Tengok dia bubuh apa? Dia bubuh 455 di bawah tu. Dia kata hadis ni sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Bukhari. Bukhari memiliki riwayat yang semakna dengannya. Senang solat. Penulis berkata ini pendapat yang kuat. Penulis kata ni pendapat ni kuat. Ini satu ilmu yang saya katakan ikhwan, bukanlah saya kata apa, cuma saya katakan selama kita duduk tempat kita, kita belajar, kita tak keluar tempat orang, kita tak dapat ilmu perbandingan. Bagaimana satu benda tu dibanding berdasarkan nas. Kebanyakan syekh-syekh di luar negara bukan saja diajak kitab, diajak perbandingan supaya kita reti, compare dalil dia. Tempat kita ilmu ni sangat, mengaji ilmu ni tempat kita macam mana mengaji jenayah. Kita bagi tahu, minta maaf nah, kita bagi tahu ikhwan, Anas bin Malik menceritakan dalam hadis Imam Bukhari. Apa kata Anas bin Malik? Kata Anas, aku semayang belakang Nabi, aku semayang belakang Abu Bakar, aku semayang belakang Umar Al-Khattab. Seluruh mereka memulakan salat mereka dengan Alhamdulillah. Aku tak dengar pun Bismillah. Hadis Bukhari. Baik, bagaimana pula kita memulakan salat kita? Imam memulakan dengan Bismillah kuat. Ada. Tetapi hadis itu tidak lebih kuat. Hadis Anas jauh lebih kuat. Hadis Anas lebih kuat. Ada tak Nabi sembahyang subuh baca doa kunut tiap-tiap subuh? Ada. Bagaimana sahabat bertanya kepada anak sahabat bertanya kepada sahabat. Dia kata Abi sembahyang di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Osman, belakang Ali. Adakah mereka ini ayaqnutuna fil fajri? Adakah mereka semua berkunut pada waktu subuh? Dia kata, bunayya muhdath. Hai anakku, semua tu bid'ah. Dia hadis ni hadis yang sahih. Bukan kita piduk tepi parit kita duk reka. Dia pun ingat kita cakap lagu tu ke? Buat cengih sangat pakcik. Pukulan mi kuah. Buat main. Dan kadang-kadang persepsi yang umat bagi pada kita, dia tuduh kita sesat, sedangkan dia tak tahu ilmu apa yang dia tak tahu. Bukanlah kita lebih tahu daripada dia, tidak. Kita pun apalah juga pakcik. Tetapi kita belajar bagaimana hadis Nabi itu di-compare dalil dia. Hadis ni ada Nabi berkunut tiap-tiap pagi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, dan hadis yang menyatakan Nabi tidak berkunut ada. Tetapi hadis yang menyatakan Nabi tak berkunut subuh lebih kuat. What of meaning lebih kuat? Apa maksud dia lebih kuat? Cuba sahabat fikir, saya bagi 2 saat. Cuba fikir apa makna lebih kuat. Nampak dia bunyi dah.
kuat. Allahu Akbar, terus kita start Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu imam. Dengan tu imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua ada dalil tak? Dua-dua ada dalil. So jangan dua buat ramai. Hak ni pun boleh, hak ni pun boleh. Ini semua khilaf. Betul tak betul? Betul. Itu pada first level. Second level, knowledge dia tak pernah berhenti pada satu level tertentu. Orang ambil hadis, tengok hadis Anas bin Malik tentang semayang belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Osman. Mereka memulakan semayang mereka dengan Alhamdulillah, bukan dengan Bismillah. Hadis itu hadis Bukhari, kuat. Maka ulama membuat keputusan, imam semayang maka lebih afdal pada dia tidak menjaharkan Bismillah, hanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bukan kita reka, ya kawan, bukan kita reka, ini ilmu. Cuma masalah kawan tu, bukan hadis tu kemarin baru dicetak. Hadis tu telah ada, dia yang tidak melalui proses pembelajaran macam tu. Maka dia pandang kita, dia ocok semua masyarakat tahu ocok. Ocok ni bahasa lama kan. Apa ocok? Melayu panggil apa Ustaz Nan? Dia ocok ah. Hasut ah. Dia hasut. Tapi hasut nampak macam baik, ocok ni jahat. Jahat sungguh perangai ocok ni. Dia pergi ocok semua orang. Tengok, dia tak hormat mazhab Syafi'i. Tengok, dia pergi semayang, dia pergi Mekah umrah 10 hari, dia balik pandangan Saudi mai. Senang hang tuduh orang macam tu. How dare you cakap. Lepas tu saya kata, ni bukan zaman batu lah. Zaman batu dah berakhir. Bagi orang dengar. Pasal tu buku-buku yang kita baca ni, buku-buku apa? Buku-buku yang boleh dirojok dalil dia. Bukan bercakap-bercakap. Setiap buku wajib ada nota kaki dia. Kita panggil dhabit. Boleh disemak. Boleh disemak. Baik. Penulis berkata ini pandangan yang kuat. Tapi barang siapa ingin berhati-hati, tengok penulis kata. Kalau siapa tak puas hati, dia rasa taradud dalam hati dia, bolak-balik, lalu dia mengulang sembahyang dia, maka silakan dia lakukan. Silakan dia buat. Itu hak dia lah. Kita tak pernah kata awak mesti sembahyang subuh tanpa kunut. Tak pernah kita kata. Awak nak baca kunut, awak baca. Tapi ketika awak tolak saya jadi imam, saya sembahyang subuh, saya tak baca kunut, awak janganlah lompat. Awak report sana, report sini. Itu menunjukkan Allah, teruklah kepala otak kita ni. Apa punya kepala otak? Sebenarnya bukan kepala, dah bukan otak lah. Punya lah, masuk kelas lembam pun tak lepas. Punya teruk, tak boleh fikir. Dia kata hormat pandangan orang, jangan berpecah belah. So awak raih lah. Awak raih lah. Apa yang ada masjid Pai Terbung, apa ada di masjid Karwa, awak raih lah. Berapa ramai orang tidak raih ya kawan. Kita pergi semayang masjid Karwa hari Jumaat, kita semayang Jumaat. Sebelum azan kita duduk atas mimbar bagi salam azan kan. Berapa ramai orang bangkit buat qabliyah Jumaat. Sedangkan orang-orang ni semua kata kena hormat pandangan orang. Dia hormat ke orang? Kita pergi masjid dia, kita semayang hari Jumaat kan, azan yang pertama, kita duduk. Semua orang bangkit hari Jumaat semayang sunat qabliyah Jumaat, kita duduk. Pasal kita berpegang dengan dalil kita. Habis-habis semayang, semuanya semayang tu tengok kita. Dia kata tengok, tak hormat orang. Tapi hari dia main semayang tempat masjid sunnah ni, dia buat perangai. Dan dia kata, tengok, manusia ni ikhwan, apa nak jadi? Pasal tu bila dia tak dipandukan oleh agama ikhwan, dia akan jadi merapu. Dia akan jadi merapu ikhwan. Pasal tu kita kena kembali kepada dalil ikhwan. Ilmu adalah dalil. Baik. Pandangan yang kedua, adapun jika wuduknya batal. Tadi wuduk, masalah wuduk tak batal, cuma terlupa rakaat, kemudian masa tu panjang. Nikih wuduk batal. Sudah batal setelah salam. Sementara salatnya masih kurang. Bagi Assalamualaikum, batal wuduk. Dia pun tak ingat lah. Dia masih kurang rakaat.
maka batallah solatnya menurut kesepakatan ulama. Jika dia lupa sujud sahwi sesudah salam kerana kelebihan salat, maka dia boleh melakukan sujud sahwi walaupun sudah berhadas batal wuduk, kerana kedua sujud sahwi tersebut membuat syaitan marah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Kok mana pun sujud sahwi ni dia boleh buat walaupun batal wuduk, sebab fadilat sujud sahwi tu buat syaitan tu kena satu torture yang cukup dahsyat. Tapi kalau ikut jumhur ulama, apa akan jadi? Maka dia kena sembahyang lain. Dia kena sembahyang lain. Pasal apa? Dia dah apa? Dah bagi salam rakaat tak cukup, lepas tu dia pergi batal pula wuduk. Kemudian masa dia berlalu lama, kalau dia ingat dia kena buat lain. Tetapi walaupun dia buat lain, tapi dia tetap ada peruntukan boleh sujud sahwi, sebab sujud sahwi itu menyebabkan syaitan tertekan. Tapi kata penulis, yakni dia berwuduk kemudian sujud sahwi, inilah yang kuat dan lebih terarah. Dia pergi ambil wuduk, dia sujud sahwi. Semayang, jumhur kata semayang dia batal, dia kena buat lain. Tapi sebelum dia ulang semayang lain, pergi ambil wuduk, buat sujud sahwi, dia bagi satu penampak dekat setan. Dahsyat kan? Ada tengok bagaimana setan dia ketika dia bertemu dengan sunnah, dia tercabar macam mana. Itu pun kita tak pernah dengar, kita baru dengar, kita baca kitab. Tapi alhamdulillah saya tengok orang sunnah ni ikhwan, dia tua dia muda, pemikiran dia sentiasa hidup, dia tak cepat melenting. Orang sunnah ni bagus lah, dia tak melenting, dia dengar. Walaupun dia tahu kawan tu baca hadis palsu. Ni bulan puasa nak main kan, bulan puasa nak main, macam-macam hadis keluar main, macam-macam hadis. Tidur orang puasa macam mana pahala ibadat, kan? Orang puasa ni kalau tidur sama macam pahala ibadat. Ulama hadis kata hadis tak terpakai. Kalau umat aku tahu kelebihan Ramadan, maka bercita-citalah dia biar setahun itu Ramadan. Ulama hadis kata, kan Nabi kata sebaik-baik puasa apa? Puasa Nabi Daud kan, hari ni puasa, besok buka. Nabi tak benarkan kita puasa sambung menyambung. Puasa sambung menyambung, Nabi tak benar. Tiba-tiba bagaimana umat nak bercita-cita puasa setahun? Hadis ni matan pun dah tak boleh masuk gelanggang dah. Tapi hadis tu yang iyalah, dia tak tahu hadis tu palsu, dia tak tahu hadis tu bermasalah. Kita tahu, kita bagi tahu kat dia, jadilah satu apa? Macam cabar, you challenge, you try challenge me kan? Tak, bukan challenge. Hadis ni telah pun dibuat nota kaki dia dalam semua kitab. Dalam semua kitab ada hadis bab puasa, ada benda ni. Bahagi puasa. Puasa terbahagi pada 3. Puasa orang awam, puasa orang apa yang kedua? Orang khusus. Lepas tu puasa khusus, lagi dalam khusus. Puasa orang awam ni puasa daripada tak makan, tak minum. Puasa orang yang atas sikit, puasa daripada membatalkan pahala puasa. Lepas tu puasa tinggi sikit lagi, iaitu puasa daripada memikirkan hal dunia. Ini puasa para anbiya. Yang membahagi puasa ni adalah dalam buku-buku tarikat dan sufi. Tapi bila kita tengok setiap pembahagian dia tu, dia bawa hadis. Dia kata 5 perkara tak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Apa dia? Cakap bohong, bersumpah, melihat dengan syahwat. Bila kita tengok kedudukan hadis itu, kesemuanya dhaif dan palsu, dhaif dan palsu. Maka pembagian tu tak benar. Tak benar. Sebab Quran kata, kutiba 'alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kamu diwajibkan puasa macam orang dulu. Tak, macam orang dulu kita tak perlu puasa dah, macam orang dulu. Telah dimansuhkan hukum itu. Kita puasa seperti Nabi Muhammad puasa. Macam mana sah dekat Nabi, sah dekat kita. Batal dekat Nabi, batal dekat kita. Boleh dekat Nabi, boleh dekat kita. Nabi sebut, benda tu Nabi kena sebut. Nabi kucuk Aisyah, Nabi kata apa? Uduk tak batal, puasa tak batal. Mai pula dua orang. Satu orang tua,
mai kat Nabi, "Ya Rasulullah, saya kucuk bini saya boleh tak?" Nabi kata, "Silakan, tak batal wuduk, tak batal puasa." Soalan yang sama datang pula ki orang muda, "Ya Rasulullah, saya kucuk bini saya macam mana?" Nabi kata, "Hati-hati, boleh batal puasa." Tu sahabat kata, "Ya Rasulullah, macam mana kat dia tu tak batal, kat dia ni batal?" Nabi kata, "Yang tu orang tua, ni orang muda. Hak tu lemah syahwat dah. Yang ni baru bersyahwat." Kan Nabi bagi penjelasan. Bukan kita reka penjelasan itu. Tidak, wallahi tak reka. Tak reka. Macam saya ni kan, kucuk bini saya, taklah batal puasa dah, tua dah. Syahwat pun lemah dah. Macam pak cik muda lagi, jangan. Kan macam Ustaz Nan ni semua muda-muda, jangan pak cik, saya minta ampun dunia sampai akhirat. Maafkan saya pak cik merenung saya tak tahu dah nak baca tak mana pak cik. Maafkan saya pak cik. Bukan kata kita mereka-reka jawapan, tidak ikhwan, kerana Nabi jawab, kita jawab demikian. Orang kata, tengok, itulah menunjukkan puasa dibahagi-bahagi. Dah, Nabi bukan bahagi puasa, Nabi habaq sebab dia. Ini kita kata, ini awak orang awam puasa begini, awak orang saleh puasa begini. Tidak, Nabi tak pernah membahagikan demikian. Kalau ada orang nak bahagi, baik pergi kat dia bahagi. Kita tak terima pembahagian itu. Puasa kita, yang membezakan nilai puasa kita di hadapan Allah, taqwa, mujahadah kita. Kuat taqwa kita, kuat mujahadah kita, nilai taqwa kita di sisi Allah tinggi. Kurang mujahadah kita, kurang ujian hidup kita, kuranglah pahala yang kita miliki. Kan orang kata apa? Katalah seperti mana katanya Hasan Al-Basri. Orang maki. Kita kata, "Iza takallama an-nas", bila orang kata sesuatu yang su'anka, "Iza takallama an-nas", bila manusia cakap buruk pasal kamu, qala kama qala Hasan Al-Basri, cakaplah seperti mana cakapnya Hasanul Basri. Orang cakap buruk pasal kita, kata ulama salaf, bila kita dengar orang cakap buruk pasal kita, kita cakap seperti mana Hasan Basri kata, "Ahlan wa marhaban bil hasanah lam a'malha", selamat datang kepada amal kebaikan yang tak pernah aku lakukan, tapi aku mendapat ganjaran. Aku tak payah berpenat karenanya. Kata, "Ahlan wa sahlan bihasanah lam a'malha", selamat datang kebaikan yang tak pernah aku berpenat pun nak buat karenanya, alhamdulillah. Katalah demikian. Ini daripada salafus salih, orang-orang salih. Baik ikhwatul iman, boleh nampak boleh nampak baik, berulangnya kesalahan atau kelupaan dalam satu salat, dalam sembahyang, satu sembahyang tu dia tahiyat dia terlupa satu, lepas tu apa dia, lepas tu rakaat pun dia terlupa. Maknanya ada masalah dia ni. Masa dia main, dia tak makan mi kuah tadi. Dia ada masalah ni, dia ada masalah. Tapi mi kuah sahabat kita buat sedap. Abang ni makan dah? Sahabat kita buat sedap mi kuah dia dekat apa, Ramzan dekat ni surau tu, surau lama kita mengajak tu, kat rumah pakcik lah. Pakcik buat tata, anak-anakan pakcik Abali tahu mi dia. Nanti lepas kuliah kita makan mi kuah dia. Pergi makan, saya belanja. Mi kuah dia sedap. Mi kuah jenis 80-hamnya, pecah telur prak. Mi kuah lah bosos. Mana punya mi kuah pun tak tahu. Minta mi Bandung, dia bosos, Kapten. Orang Bandung pun terkejut. Apa punya mi tak tahu. Saya makan dengan pakcik Hanifah kat Kelantan, dia kata teh halia paling sedapnya. Kami pun try teh halia paling sedap. Order lah, saya satu, pakcik satu. Dah pakcik order dulu. Saya kata pakcik, kita try tengok sama tak dengan teh halia kita. Dia ambil ayak panas, dia buh teh, dia ambil halia, dia katuk-katuk, dia lepas. Dia bagi tahu teh halia. Dia kata, mujur duduk Kelantan, duduk Pulau Pinang, dia ada akal.
Lagu tu teh halia. Lepas tu pakcik kata korang halia, dia pergi ambil halia lain, dia tumbuk-tumbuk dalam teh halia dia beritahu. Ada teh, ada ayam panas, ada halia. Saya tengok muka pakcik tengok muka saya. Saya kata ni teh kamjat ni teh pakcik. Ni bukan teh halia. Ambil rasa teh halia Penang ni. Lagu tu. Tapi yang syoknya tu dia orang. Tu dia orang kata teh halia. Dia pun ni betul-betul masalah syahwat betul. Dia pun tak reti makan teh halia. Pulau Pinang ni betul-betul syurga makanan. Dia memang syurga makanan. Makanlah nasi kandar tempat lain tengok. Bubuk Kapten, kita akan makan kat Gamau punya bubuk kan, Tok Goya punya bubuk. Kita makan tu kita hirup dengan mangkuk naik atas. Pungkok mangkuk naik ke langit. Okay. Kita pergi tempat lain, kita keluar sikit daripada Pulau Pinang, kita minta bubuk. Kacang ada, nampak santan ada, memang ada bubuk betul punya. Sekali kita makan, tak main dah. Aku tak main dah. Ni bukan bubuk, ni ayat acak bagi kat aku. Tapi anak pakcik punya mikuah 80-an lah. Saya bawa bini saya makan, dia nak pergi makan lagi. Nak pergi makan lagi. Dia pun sebutlah dalam senarai tu ada nama Abang Lee orang mula. Baik ikhwatul iman. Tajuk kita adalah sujud sahwi bukan mikuah. Jika kelupaan itu terjadi lebih dari sekali pada orang yang sedang salat, maka dia tak perlu mengulang sujud sahwi menurut jumhur ulama. Sujud sahwi tetap buat sekali. Tak, sekali tu maksudnya package lah, 2 kali sujud tu kira sekali. Lepas tu dia sujud 2 kali, dia ingat ni pasal tinggal tahiyat, dia sujud lagi 2 kali pasal tinggal rakaat. Dah. Sekali je. Walaupun kesalahan tu banyak. Ini pandangan jumhur ulama. Tidak wajib baginya kecuali satu sujud sahwi sahaja, iaitu 2 kali sujud. Kerana tak pernah dinukil daripada Nabi SAW dan dari salah seorang sahabat beliau bahawa mereka mengulang sujud sahwi kerana kelupaan yang berulang. Padahal kelupaan yang berulang sering terjadi pada orang yang salat. Seandainya bukan kerana khawatir sujud sahwi itu akan bercampur baur dengan rukun salat, nescaya Nabi SAW bersujud setiap kali terlupa. Tak terkala Nabi menundakannya hingga akhir salat. Ini menunjukkan bahawa beliau mengakhirinya untuk menggabungkan setiap kelupaan dalam salatnya. Ini menunjukkan kepada kita banyak mana kesalahan dalam salat, tetap kita sujud sahwi sekali. Penulis berkata, adapun hadis yang marfu' daripada Thauban, likulli sahwin sajdatani ba'dama yusallim. Setiap kelupaan harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi 2 kali setiap kali salam. Ada hadis kata untuk satu salah dalam salat, satu sujud. Salah lagi, sujud lagi. Salah lagi, sujud lagi. Ada hadis macam tu. Dia kata hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak sahih, seperti yang telah diberi penjelasan dahulu. Inilah masalah kita dalam ilmu. Orang tak boleh menerima kedudukan hadis itu dhaif. Hadis tentang apa? Hadis tentang kelebihan sembahyang tarawih. Saya bukan kata orang biasa tak boleh menerima Pak Cik Mus. Yang tak boleh menerima ni Al-Fadhil. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Apa masalah tetap? Kitab-kitab nak rujuk dalam bahasa Arab banyak dah. Kitab-kitab nak rujuk dalam bahasa Arab banyak dah. Al-Fadhil boleh bahasa Arab. Boleh rujuk. Boleh rujuk. Pasal tu kitab-kitab sunnah ni tak ada yang dirahsiakan. Saya katakan Al-Manaru Munif fi Sahih wa Dhaif Imam Ibn Qayyim. Bagaimana nak mengenal hadis-hadis palsu, ada di situ. Tadribur Rawi Imam Suyuti ada. Ulumul Hadis oleh Imam Ibn Salah ada. Imam Syafi'i menulis tentang bagaimana kita nak melihat mukhtalaful hadis ataupun ikhtilaful hadis, hadis-hadis yang bercanggah antara satu sama lain, ada satu set Imam Syafi'i punya. Fathul Bari ada. Bila main satu-satu hadis Bukhari, dia akan bawa dalam hadis Bukhari yang sahih itu beberapa hadis yang tidak sahih berkaitan dengan tajuk itu. Dia bawa. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali
Hak bahasa Arab duk ada 5 jilid. Kalau bahasa Melayu saya ingat duk ada 9 ke 10 jilid. Alhamdulillah, Ihya Ulumuddin telah ada tahqiq dia. Semua hadis itu telah diterang, dhaif ke, palsu ke, semua ada. Al-Fadil para asatizah boleh merujuk yang Arab. Boleh merujuk. Tapi masalah pasal apa tak mau rujuk? Itu masalah dia. Itu je masalah dia. Kalau kita cakap pasal Kenuri Arwah, Al-Um ada, Majmu' ada, semua ada boleh rujuk. Ibnu Katsir ada. Tak usah ambil terjemahan. Tu je. Mungkin label awak bukan label terjemahan. Label saya ya label terjemahan. Awak baca yang Arab, tengok. Ibnu Taimiyah Majmu'ul Fatawa. Tu dia, saya hampak tangan lagu ni. Panjang macam ni jilid dia. Boleh tengok. Ambil yang Arab, jangan ambil yang Melayu, ambil yang Arab. Semua ni kita induk. As-Subki menulis 11 jilid. As-Subki tentang fatwa 11 jilid. Boleh rujuk. Masya Allah ikhwan. Muwatta Imam Malik oleh Zarqani, syarah Muwatta Imam Malik. Az-Zarqani buat satu set bagaimana memahami Muwatta Imam Malik. Boleh rujuk. Masya Allah. Betul pakcik? Dengan pakcik kan Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim berapa jilid pakcik? 12 jilid. 12 jilid. Kalau yang Arab tu 18 jilid. Yang Melayu tebal-tebal macam tu 12 jilid. Masya Allah. Ada semua, alhamdulillah. Kita boleh rujuk ikhwan, satu persatu. Mustalahul hadis, masuk mustalahul hadis, tengok perbahasan hadis. Tak ada jadi kesalahan apa. Pasal tu penulis bila dia menulis, dia buat nota kaki. Tak mana kau nak tengok. Anda tengok sebagai contoh, dia kata boleh merujuk dalam kitab-kitab di bawah ni. Rad Al-Mukhtar, Mawahib Al-Jalil, Syarah Al-Manahij dan Al-Mughni. Al-Mughni Imam Ibn Qudamah. Tu dia, panjang ya kawan, panjang. Al-Mughni Imam Ibn Qudamah. Semua fiqh ada di situ. Al-Muhalla 13 jilid. Al-Muhalla semua mazhab himpun dalam tu. Al-Muhalla. Al-Majmu' 22 jilid dah ada. Ui. Tapi masalah dia selalu macam tu, malas nak rujuk. Pasal apa? Tak mau bercanggah dengan arus perdana. Bila kerja ulama berat kerja ulama memberi penjelasan agama. Okey, tajuk yang akhir. Sujud sahwi dalam solat sunat. Boleh tak kita buat sujud sahwi dalam solat sunat? Sebab apa? Sebab hadis-hadis kita baca semua sujud sahwi dalam sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak ada lagi. Betul? Jadi macam mana kita nak faham? Jumhur ulama berpendapat, jumhur ni kebanyakan para ulama memahami bahawa diharuskan sujud sahwi dalam salat sunat seperti salat fardu. Jika terjadi kelupaan, kata dia boleh. Dia kata boleh saja, tak jadi. Dia kata ini berdasarkan keumuman penyebutan salat pada hadis-hadis di atas tanpa membedakan antara yang fardu dengan yang sunat, dan kerana tidak adanya dalil membedakan antara keduanya. Jumhur kata kerana Nabi menyebut salat dan Nabi tak bagi beza salat sunat dengan salat fardu. Nabi kata salat, maka macam Nabi kata salat kan, Nabi kata sallu ala sahibikum dalam sembahyang mayat, pergilah sembahyang mayat saudara engkau. Maka Nabi kata untuk sembahyang mayat tu, Nabi kata sallu ala sahibikum, pergi sembahyang salat mayat. Nabi sebut salat walaupun tak ada rukuk, tak ada sujud, Nabi sebut salat. Kata Nawawi, kerana Nabi sebut salat, maka syarat salat kena ada pada salat jenazah, sama dengan salat biasa. Pasal apa? Keumuman penyebutan. Kemudian dia kata, diriwayatkan daripada Abu Aliyah, dia berkata, aku melihat Ibnu Abbas sujud 2 kali sujud sahwi setelah salat witir. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Abbas, dia sembahyang witir, ada kelupaan, dia buat sujud. Tapi Nabi sendiri tak ada riwayat, cuma ada daripada para sahabat. Maka ingatlah kita balik pada hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikut sunnah aku dan sunnah para sahabat aku. Berdasarkan ini boleh sujud sahwi dalam sembahyang sunat. Diriwayatkan daripada
Atta' ni bukan orang kecil, mengaji dengan Aisyah. Atta', Imam Atta'. Dan Ibnu Abbas, dia berkata, jika engkau ragu dalam solat sunat, maka sujudlah 2 kali. Jika kau ragu dalam solat sunat, sujudlah 2 kali. Maka boleh kita sujud dalam solat. Tapi kalau kita nak cari perbuatan Nabi, kita tak jumpa. Ini perbuatan para, kata Syekh Imam Albani, cukuplah seorang sahabat buat satu benda, dia tak masuk bid'ah, kita boleh buat. Tapi kena pastikan riwayat itu adalah sahih. Dan biasanya perbuatan sahabat tak akan bercanggah dengan perbuatan Nabi. Sahabat adalah orang yang paling memahami bid'ah, mereka tidak akan buat bid'ah. Walaupun Umar menyatakan ni'matu bid'atu hazihi, Umar guna kalimah bid'ah pada masa dia kumpul orang sembahyang tarawih berjemaah. Betapa nikmatnya bid'ah ni. Ulama hadis yang menguasai bahasa Arab tetap mempertahankan ucapan Umar, kerana Umar sahabat Nabi yang faham makna bid'ah. Maka perkataan Umar itu bid'ah dari segi bahasa, bukan dari segi istilah. Istilah bid'ah Nabi sebut sampai ke neraka. Kullu bid'atin dalalah. Jangan gunalah bahasa Arab kullu tu bukan kullu semua. Ada kan? Nanti kullu nafsin za'iqatul maut, Ustaz Nabak saya kullu nafsin za'iqatul maut, kullu juga. Semua yang menyawa mati kan? Bukan semua, ada yang tak mati. Bukan begitu. Nabi kata kulluhum finnar, semua mereka masuk neraka. Bukan semua mereka masuk neraka. Akhirnya Nabi Muhammad punya bahasa ni, punya sabdaan ni, punya hadis ni, punya petunjuk ni tak hebat tara mana dalam dunia. Sebab ada orang lain boleh duk pi ejeh. Ikhwan, izinkan saya kata satu perkataan ikhwan. Beberapa hukum sujud sahwi dalam sembahyang berjemaah. Ini habaq untuk bulan depan. Kita bila sembahyang berjemaah ni, dia nak bawa satu kes pada kita. Jika imam lupa dalam salat, makmum nak buat macam mana? Kalau imam lupa dalam salat? Alah ni tak usah buat apa lagi, dia tak baca lagi. Biar dia lupa ke dia tak lupa, dia punya pasal. Nanti kita baca. Tapi izinkan saya kata satu benda, ikhwatul iman. Saya kata pada antum satu benda. Bila kita belajar ini ikhwan, kita belajar agama, antum cuba faham apa saya kata. Ikhwan, kebenaran agama ni dia tidak ada pada siapa-siapa. Kebenaran agama ni dia bukan duduk pada orang tu nama ustaz, dia bukan duduk kerana orang tu kerja di tempat-tempat agama, orang tu terlibat dengan apa, tidak ikhwan. Ini langsung tidak mewakili kebenaran. Kebenaran itu ada apabila manusia boleh membawa perkataannya, perbuatannya, hidupnya kembali pada sumber yang asal, Quran dan Sunnah. Di situ kebenaran. Jadi saya nak katakan ikhwan, jangan terpedaya dengan jubah ustaz pakai, selendang ustaz pakai. Jangan terpedaya dengan kepasihan ustaz bercakap. Ustaz yang perwatakan dia hebat, dia cantik, dia wajib membawa dalil ketika dia berbicara pasal agama. Bicara sabda dan bicara firman bukan adalah hak kita ikhwan, dia wahyu ilahi. Bila awak berkata Tuhan berfirman, Nabi bersabda, awak bertanggungjawab dengan amanah menyelesaikan hal itu. Tang mana ayatnya, bagaimana tafsirannya, bagaimana sabda Nabi, hadisnya, kedudukannya, sanadnya. Dan paling penting, bagaimana generasi awal yang berjumpa dengan Nabi, mereka faham agama. Ini cara kita faham kebenaran. Jangan ikhwan, jangan terpedaya. Jangan kita tengok ustaz main dengan serban comel-comel, kita macam nampak singa, kita takut. Jangan ikhwan, jangan terpedaya. Saya mula-mula pergi Iraq, saya tengok syekh mengajar hadis, dia pakai tie, dia pakai coat. Allah, saya kata kat ustaz Allah, dengan syekh ni aku nak mengaji. Pasal saya punya persepsi ulama ni, dia kena lilit serban, mandi pun dengan serban, tidur dengan serban. Saya punya persepsi dulu lah. Dulu saya macam tu. Tarikat, saya masuk tarikat dulu. Banyak tarikat, 4 tarikat saya masuk. Salah kata, aku kata bodoh, marah.
Tapi hang memang bodoh dia kata. Hang nak cari syekh-syekh universiti pakai macam mana hang punya ingat tu, tak ada dia kata. Terutama negara-negara yang dipegang oleh Amerika, syekh tak boleh ada janggut. Janggut syekh tak boleh panjang. Tak boleh, dia tak benarkan. Pesyarah-pesyarah, lecturer-lecturer, para syurah ni, dia kalau boleh simpan janggut macam tak ada janggut. Baru layak dapat profesor. Biasa-biasa tak dibenarkan. Dia takut teroris. Tak boleh. Kalau kita di Malaysia kan, kita duduk uzlah, duduk pergi sana pergi sini, kita bayang janggut mesti labuh kan, mesti puasa Isnin dengan Khamis, berjalan tunduk tengah malam semain tahajud, orang pukul kepala dia sabar. Kita duduk bayang macam tu pasal kita dididik macam tu. Tu ulama. Jadi bila kita dengar syekh-syekh bercakap, terkejut kita. Kita kata, loh, kepiah pun tak pakai. Masa tu saya pantang kalau orang jalan tak pakai kepiah. Jalan tak pakai kepiah, masuk tandas tak pakai kepiah. Saya cukup pantang. Pantang untuk nenek. Kalau bubuh pakai berasap, dia main terusnya. Apa ni? Main masuk tandas, kepala tak tutup. Pasal kita termakan hadis yang kata setan ambil najis buah atas kepala. Ada hadis tu, jangan main-main. Tapi hadis palsu lah. Setan buah atas kepala, setan kencing semua. Bila kita tengok syekh-syekh bercakap, terpegun kita. Macam mana dia tahu benda ni semua? Pasal tu saya ulang, ikhwan, pengalaman saya ulang pada antum. Jubah, serban, tasbih yang besar, boleh baca hadis yang berbagai-bagai, belum tentu kebenaran. Belum tentu. Kebenaran di mana? Kebenaran hanya ada pada Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu kebenaran. Walaupun yang mai itu nampak selekeh, dia tak pakai kepiah, dia tak pakai apa, janggut pun baru nak naik sikit-sikit, tetapi dia boleh membaca Al-Quran dan dia tafsir berdasarkan disiplin dia, dan dia baca hadis, dia beritahu sanad dan ni semua, maka ikutlah dia, walaupun dia tak pakai jubah, walaupun dia tak pakai serban. Dunia hari ni, ikhwan, dunia yang ditipu dengan color tadi. Hari ni, ikhwan, ada ayat uduk Tok Wali. Maaf saya sebut nah. Apa dia? 99 pound duit kita. Kat 5-600 tu dia. Tok Wali tu pernah duduk, dia katanya Tok Wali pernah hidup dulu, baki ayat dia 500 jual. Banyak khasiat dia, ikhwan. Tok Wali tu pakai serban besar. Tok Wali tu dah kembali pada Allah. Kita doakan dia, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kita tak ada hal dah dengan Tok Wali tu. Dia dah kembali, raja'a ila rahmati rabbi. Tapi yang kita berurusan ni dengan orang-orang ni, orang-orang yang begitu taksubi, teruk sangat. Maka hari ni mereka nak buat apa? Mereka mengaku Ahlus Sunnah. Mereka nak buat hari memperingati Sayyidina Husain di atas nama Ahlus Sunnah. Yang dulu tak ada dalam masyarakat Melayu ni, tak ada hari peringati Sayyidina Husain. Hari ni mereka nak buat, dan pengaruh dia, ombak dia melimpah macam tsunami sampai ke Malaysia. Dan yang menyambut ombak ni adalah Habib-Habib dalam negara. Dan yang paling syok, mereka mendapat tempat dalam pentas negara. Kita bercakap lagu ni dah kira salah ni. Saya bercakap ni dah kira salah ni. Kita kritik mereka. Mereka boleh buat sesuka hati dan letak benda tu di atas nama agama. Minta maaf, ikhwan. Pasal itu saya ulang lagi sekali, ikhwan, kebenaran bukan ada pada serban yang ustaz pakai, bukan ada pada jubah yang ustaz pakai. Tidak. Kebenaran dilihat pada apa yang dia cakap. Dia sampaikan hadis Nabi, dia baca ayat Quran, dia boleh baca hadis-hadis yang sahih, kebenaran. Dan kebenaran boleh disemak. Kalau dia kata hadis Abi Daud, dia berhak memberi penjelasan sahih ke dhaif. Kalau dia kata hadis Abi Daud, kita boleh nota dan kita boleh pergi ke internet ataupun pergi ke kedai buku, kita boleh semak ada tak ada hadis tu. Kita boleh tanya kepada ustaz yang kita percaya ilmu dia, ada tak ada hadis ni. Jangan bercakap agama
Ada tapi rojokan tak boleh bagi. Tidak. Orang beragama bukan orang mencerca orang. Awak siapa? Berapa lama awak mengaji? Awak tak tahu apa? Saya mengaji lama. Ikhwan, kalau ada orang bercakap lagu tu pakai serban, pakai jubah, tolak daripada awal, ikhwan. Ini bukan cakap orang tawaduk. Orang tawaduk tak menghina orang. Kita boleh berbeza pandangan, tapi bukan menghina, mencerci orang. Anda tahu kepada Dr. Mazhar jadi mufti Perak kan? Anda tahu apa orang kata kepada dia? Mufti anjin. Dia panggil dia mufti anjin. Hanya kerana apa? Hanya kerana dia menyatakan hadis-hadis yang mereka baca itu dhaif dan palsu. Dan dia PhD dalam dunia hadis. PhD dunia hadis, bercakap hadis, orang panggil mufti anjin. Siapa yang boleh baca hadis nak bagi seronok hati orang? Antum bayang dunia hari ni, orang tulis dalam Facebook, menggunakan jari jemari, mengaku ahlu sunnah, hina orang, maki orang. Itu dibayangkan wajah ahlu sunnah wal jamaah. Demi Allah, ini bukan wajah ahlu sunnah, ini wajah syaitan. Ahlu sunnah mazhab yang paling memahami umat, mazhab yang paling memudahkan umat, mazhab yang memberi penjelasan kepada kebenaran dan kebatilan. Ahlu sunnah sentiasa berpijak kepada manhaj yang mulia, manhaj yang paling selamat, Al-Quran dan sunnah dan kepahaman para sahabat. Itu ahlu sunnah. Kita tidak menghina orang, kita tidak hina batang tubuh orang, kita hanya mempertikaikan apanya orang cakap. Kita berbincang apanya orang cakap. Orang cakap tu kita tak boleh hina, kerana sombong itu apa dia? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang. Itu sombong yang tak masuk ke syurga. Pasal itu ikhwan, saya ulang lagi sekali ikhwan, di sisi ahlu sunnah, Nabi dan para sahabat bersoal jawab. Dalam khutbah Nabi ditanya, dalam khutbah jemaat, datang orang, mata sa'ah, bila nak berlaku kiamat? Nabi buat tak tahu. Ada sahabat kata Nabi tak dengar, ada sahabat kata Nabi marah. Lepas tu khutbah berjalan, Nabi tanya aina sa'il. Dia dah pergi belakang dah, dia patah balik. Dia kata ha ana ya Rasulullah. Nabi kata kalau berlaku kiamat hang tanya kat aku, apa persiapan hang? Dia kata aku sayang Allah dan Rasul lebih. Nabi kata kau akan bersama dengan orang yang kau sayang. Ya ikhwan, agama ni boleh bersoal jawab. Bukan sampai satu tahap saya tak boleh jawab. Tengok buat perangai. Saya kata buat perangai, wahai saya tak boleh jawab. Buat perangai. Ni semua perangai-perangai tak senonoh lah ni. Kita mengaji kena ada adab. Bila saya cakap adab? Bila terkencing. Bila bukan terkencing, terkancing. Bila tak boleh nak jawab, tak boleh nak pergi lah, saya bangkit soal adab. Saya bangkit soal apa? Peribadi orang. Ni awak mesti duk pergi dengar ceramah si Polan dan si Polan. Awak tahu dia siapa? Lekeh punya orang. Bukan menerangkan, tapi menghina. Ahlu sunnah bukan wajah penghinaan. Ahlu sunnah iqamatul hujjah. Dia bangun dan ditegakkan hujjah, dan dia beri penjelasan hujjah dia daripada Quran dan sunnah. Jangan hina insan, jangan hina. Makin kita hina orang, makin Allah akan hina hidup kita ya kawan. Tuhan akan tunjuk keburukan kita, keburukan, kemarahan, amarah kita akan keluar sikit demi sikit. Penyelewengan kita akan disedari oleh orang. Pasal Quran dan sunnah adalah wahyu ilahi, maka Allah berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan dan kami akan pelihara. Maka Allah pelihara sungguh. Allah nyahkan orang-orang yang tidak suci hati, yang mengambil agama dia sebagai samanan qalilan, jualan di atas muka dunia. Allah nyahkan. Allah nyahkan. Kita akan tengok kedhaifan, kepalsuan melamai. Pasal itu kita tak hidup dengan ayat jampi, kita hidup dengan Quran dan sunnah. Patut Nabi datang, Nabi jampi ayat Zamzam di telaga Zamzam. Lama dah Nabi jampi. Ya Allah ya Tuhan, Abu Jahal, Abu Lahab pun duk minum air ni. Nabi jampi, hang bagilah petunjuk kat dia. Tak ada satu riwayat. Tak ada satu riwayat. Nabi tak jampi apa? Madinah kan? Orang Madinah di situ ada bapak-bapak munafik semua kan. Dia duk minum ayat telaga yang diwakafkan oleh Uthman bin Affan. Nabi pergilah ke telaga tu. Ya Allah, puak-puak jahat ni pun duk minum ayat ni juga. Aku jampi ya Allah. Hal lembutkanlah hati dia. Tak tahu dia pun minum ayat tidak.
tiba-tiba datang satu mimpi. Datang orang bertongkat, pakai serban, pakai jubah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau itu terjadi, maka lekehlah risalah yang Nabi bawa. Satu orang lain kena mengajak orang ni dalam mimpi, dan Nabi tu ada di alam kenyataan, tak boleh memberi petunjuk pada orang. Lekeh Nabi. Dan ini tak akan jadi, ikhwan. Demi Allah, ini tak akan jadi. Ini tidak akan jadi. Maka doa pada Allah, memohon kepada Allah, lembutkan hati orang dan sampaikan hujah. Jangan menggunakan kuasa kerana orang tak sama pandangan dengan kita, guna kuasa untuk stop dakwah orang. Ini semua perangai zaman batu, bukan zaman wawasan 2020. Kita nak pergi zaman wawasan 2020, dan Hikam pun akan kahwin sebelum 2020. Lagi 5 tahun Hikam. Dia pakcik? Betul. Ingat nah, kita punya bacaan sujud sahwi. InsyaAllah lepas ni, lepas raya lah boleh. 23 akhir bulan 7 kita akan sambung pada 23 akhir bulan 7. InsyaAllah pada 23 akhir bulan 7 kita akan mengawal sikit saja. Kita akan sambung beberapa hukum berkaitan dengan sujud sahwi. Kuliah kita dalam bulan Ramadan macam biasalah hari Khamis, cuma kita buat tazkirah pendek lah. Kita baca hadis-hadis berkenaan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan hadis-hadis yang tak ada sebenarnya dalam hadis pun, tapi orang duk ingat hadis-hadis macam tu ada dalam bulan Ramadan. Kita cuba. Anak saya pun dah siap buat dah. Saya minta dia tolong type, siap dah. Saya nak ajak masyarakat saya, kawan-kawan, dalam bulan Ramadan ni kita baca doa-doa Rasulullah. Semain tarawih ni kita nak baca doa Rasulullah. Kita tak mau dah baca doa-doa yang bukan Rasulullah. Jadi saya minta tolong anak saya tolong type 8 muka surat. Dia tolong type. Buat, saya foto step, nanti saya bagi seorang satu. Sepanjang kuliah kita Ramadan, bawa tag tu. Jangan bawa malam pertama, lepas tu minggu kedua, lepas tu lupa. Jangan, saya sumpah jadi katak. Kena bawa. Kita nak hafal doa-doa Nabi, kita nak hafal. Saya nak ajak tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak tengok dalam riwayat mana ada tahiyat ni. Saya bawakan tahiyat yang diriwayatkan oleh hadis Abdullah bin Abbas, dan selawat yang Nabi ajak kita baca dalam tahiyat akhir. Kita kena tengok dan kita kena ubah tahiyat kita. Kena tengok dan kena ubah tahiyat kita. Kita duk baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Kita pun duk pakai buku tu lah. Panduan solat laki-laki, panduan solat perempuan. Kan dulu lah. Tapi taklah salah kawan buat buku tu nak tolong kita. Tapi yang Abdullah bin Abbas riwayatkan tahiyat macam mana? Selawat dia macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi, ada dalam hadis. Saya nak ajak masyarakat kita, semayang kita ni kita ubah pelan-pelan. Kalau nak tunggu sujud sawi ni habis, tak habis lama ni sujud sawi, tebal ni. Tambah duk main 8.30 habis pukul 10. Lepas sujud sawi lain pula. Jadi bulan puasa ni kuliah kita tiap-tiap tazkirah kita tiap-tiap minggu tu hari Khamis juga. Lepas kita semayang semua, kita baca doa Rasulullah. Dalam Ali bin Abi Talib menceritakan apa yang Nabi baca dalam iftitah. Ammar bin Yasir menceritakan apa yang dia dengar Nabi baca. Aisyah menceritakan apa dia dengar Nabi baca. Nabi rokok, Nabi atidal, Nabi baca apa. Dan usahakanlah sebulan bulan Ramadan ni kita boleh hafal. Kita keluar daripada Ramadan, kita keluar dengan doa yang baru. Bila kita baca doa tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, tak mau dah. Kita nak baca yang Nabi baca dalam sembahyang. Apa Nabi baca? Sepanjang Ramadan Nabi baca apa? Ini semua saya ambil daripada kitab Syarah Hisnul Muslim. Syarah Hisnul Muslim.
satu kitab yang menghimpunkan seluruh doa yang sahih daripada Nabi, dan disyarahkan setiap doa ni apa maksud dia dengan riwayatnya dan dengan sanadnya sekali, sahih ataupun tidak. Syarah Hisnul Muslim. InsyaAllah ikhwan, bulan minggu depan Ramadan dah masuk. Ramadan dah masuk. Kita nak tolak riwayat-riwayat yang palsu, kita nak angkat yang sahih. Tapi ingat, bila kita angkat yang sahih, yang paling tak boleh duduk diam adalah syaitan. Itu kita kena ingat. Setan ada dua, setan jin dan setan manusia. Antum main payah terbung, boleh semayang. Antum balik di rumah, pergi masjid tempat antum nak buat secara yang sahih, setan jin dan manusia nanti main. Tengok sampai dia tak kata apa langsung. Tengok, yang suruh tengok tu siapa? Setan lah. Tengok apa dia duk kata tu, tengok apa dia baca tu, tengok. Kita sujud, kita kata subhana rabbiyal a'la. Kita nak tengok doa lain yang Nabi baca ketika sujud, sebab Nabi terisak-isak turun malaikat daripada langit. Hampir 12 malaikat turun daripada langit melihat ayat mata Rasulullah. 12 malaikat turun daripada langit nak melihat ayat mata Rasulullah ketika Nabi membaca dalam sembahyang malam. Allahu Akbar ikhwan. Kita nak ambil daripada Nabi, kita tak mau ambil daripada orang lain. InsyaAllah tunggu masuk Ramadan, saya foto step, saya bagi, dan antum pun boleh foto step edarkan kepada orang. Tapi jangan abang saya bagilah. Semoga Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.